Salam sejahtera my boys and my student. Hari ini cikgu sambung untuk go through unit 9 kerjasama masyarakat global, dan kita tekankan untuk peperiksaan. Okey, dalam bab ni seperti bab-bab sebelum ni, cadangan nilai ini perlu dihafal. Boleh ditanya dalam peperiksaan, iaitu kerjasama, toleransi, baik hati, harga diri, keberanian. So bila teringat antara kerjasama antara masyarakat global, toleransi, kerjasama. So selain dua ni, kita kena ada harga diri, berani, keberanian dan baik hati. So dalam bab ni kita dah go through tentang contoh kerjasama. Ada banyak contoh kerjasama. You kena ambil tahu. Bukannya hafal tapi ambil tahu. Apa dia contoh dalam bidang pendidikan, program pertukaran pelajar, sains dan teknologi, pertukaran teknologi dari segi pembuatan, ekonomi, apa yang kita contoh kerjasama yang kita telah buat, dari segi keselamatan, dari segi keamanan, dari segi sosial, apa yang kita telah laksanakan contohnya. So yang ni kita dah go through contoh. Mungkin dalam exam contoh ni diberi atau dia bagi satu contoh. Okay, Malaysia telah mengadakan kerjasama dengan negara Jepun dalam bidang pendidikan. Berikan contoh kerjasama yang telah dilakukan oleh kerajaan Malaysia dan kerajaan Jepun. Pertama ialah program pertukaran pelajar, yang kedua beasiswa. So itu boleh ditanya dalam exam tu, very simple lah kan, soalan yang bukan kebat sangat, dia direct, dia kebat tapi dia direct, tanya pemahaman saja. So yang kedua ialah berkaitan dengan kepentingan. So key point di sini ialah safety, pelancongan, tourism, education, human resource, multi-language, industrial, crime, cross culture, so human rights. So ini kepentingan. So itu keywords yang you boleh take note untuk you hafal. Seterusnya dalam page 124 ini, dia beritahu apa dia cabaran-cabaran, apa yang kita hadapi kalau kita buat kerjasama dengan negara luar. Cikgu dah bagi contoh, perbezaan bahasa, makanan, cuaca, perbezaan politik dari segi negara yang ada presiden, ada yang sultan, ada perbezaan dari segi undang-undang, perbezaan dari segi mata wang. Cikgu bagi contoh hari itu London dengan Malaysia. Dan dari segi geografi, permukaan bumi, weather, iklim, zone apa ni, kita di zon khatulistiwa, di tempat lain mungkin lebih kering, lebih panas ataupun lebih sejuk. So ini adalah dia punya cabaran. So ini tak perlu hafal tapi kena ambil tahu dan faham. Seterusnya, yang ni kena hafal sikit. Jika kita abaikan kerjasama dalam masyarakat global, what will happen? So yang ni sepatutnya you hafal lah. Sukar mewujudkan hubungan yang baik, safety tak terjamin. Ni cikgu dah terangkan lah dalam video sebelum ni, kena hafal. So untuk exam, dia boleh tanya dalam bidang apa-apa yang dalam yang berlaku, sama ada yang telah berlaku dan akan berlaku kerjasama antara Malaysia dengan negara luar. Contohnya dalam bidang sports. Of course, sports adalah salah satu cara untuk kita mewujudkan kerjasama antara Malaysia dengan negara luar. Dalam textbook page 127 ni, dia bagi satu situasi untuk diberi teknik penyelesaian masalah. Bila kita ada satu-satu masalah, kita kena pasti punca masalah tersebut. What is the main cause of the problem? And then, where is the proof? Mana bukti-bukti yang ada tu, kena cari, kena buktikan. And then, bila kita dah dapat bukti, analysis. Based on punca dan bukti ni, analysis. Kenapa jadi macam tu? Bila jadi macam tu? Bagaimana dia terjadi? Mengapa dia terjadi?
So ini semua kena analisis. And then last sekali ialah idea untuk menyelesaikan masalah berdasarkan punca dan analisis bukti tersebut. So, ini kita akan buat dalam kelas. Kalau kita ada masa yang panjang nanti kita bertemu secara bersemuka, kita akan cuba buat. Ada banyak problem. This is the way langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Okay. Dalam textbook juga ada bantuan, contoh misi bantuan kemanusiaan dari luar negara. Okay, ni kita tengok Red Cross dengan PBSM buat bantuan kemanusiaan. Dari segi bidang kesihatan, teknologi digital, dari segi music, dari segi culture. Ini adalah contoh Universiti Kebangsaan Malaysia buat program leadership dengan negara-negara luar. Ini semua adalah contoh-contoh yang diberikan. Ini macam cikgu dah ceritakan dalam video part 1. Ini adalah asalnya daripada Mitsubishi. Ini Mitsubishi dari Jepun. Rebash menjadi Proton Saga. Then di tahun 1985. And then here 2018 kita ada satu lagi dipanggil Proton X70. Ini pun rebash daripada China, daripada brand Geely Boyu, sebab Geely telah membeli saham daripada Proton. So ini adalah contoh di mana kita pada masa tersebut 1985 tak mampu lagi, tak cukup teknologi untuk produce one whole car by our own self. Tapi disebabkan kita buat kerjasama dengan Jepun, kita dapat. Begitu juga dengan kereta yang berteknologi tinggi sini. Kita perlukan kerjasama dengan negara luar. So ini adalah contoh-contoh yang yang berkaitan dengan kerjasama antarabangsa. So kalau kita tengok dalam textbook ni, daripada gambar ni saya dapat gambaran daripada keadaan bumi yang teruk. Maksudnya kita tengok di sini berlaku pembangunan, tiada bukit yang hijau, habis pokok-pokok ditebang, sisa-sisa toksik dibuang ke tanah, pembangunan yang tidak terkawal. Bagaimana kita nak hasilkan ke suatu suasana yang kita idamkan, pokok menghijau, bumi yang selesa, udara yang bersih, tiada pencemaran. Kita akan dapat benda ni suatu masa nanti dengan usaha-usaha berterusan yang kita lakukan terhadap muka bumi kita. So ini yang mungkin boleh jadi soalan exam. Apa kerjasama dari segi untuk mengekalkan ekosistem dunia ataupun ekosistem setempat. Mungkin kerjasama antara Malaysia, Indonesia, Thailand, dan kerjasama ASEAN dalam bidang ni. So ni boleh keluar exam ni, soalan-soalan macam ni. Revolusi untuk melestarikan alam sekitar. So cikgu rasa setakat ini saja untuk bab 9. Terima kasih banyak-banyak. Lepas ni tolong siapkan tugasan yang cikgu berikan. Sekian, terima kasih.